وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah. Pertamanya sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala mengizinkan lagi untuk kita hadir pada malam ini dalam keadaan cuaca pun yang agak baik dan kita pun diberi kesihatan tubuh badan oleh Allah Taala, dan mana sama-sama kita gunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita semua, dan jangan kita termasuk di antara orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi kuliah kita, kitab La Tahzan ataupun Jangan Bersedih, pada perkara yang 101. Terlebih daripada sebelum daripada itu, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada, sebab tak berkesempatan kepada Haji Syahrun yang telah menghadiahkan kitab ini untuk dibaca bersama, untuk ditalaah bersama di Jumaah Al-Kausar. Dan alhamdulillah pada malam ini ada nota dibagi, tapi tak sempat untuk nak buat PowerPoint. Banyak betul kerja di luar sana. Walau bagaimanapun sekurang-kurangnya ada juga nota yang dibekalkan. Jadi sekiranya kalau ada yang mengantuk, baca nota itu, InsyaAllah jadi dia akan menghilangkan mengantuk anda. Jadi tuan-tuan tengok kepada muka surat 101, nasihat yang disebut oleh pengarang kitab ni, Dr. Aid Abdullah Al-Qarni. Jangan bersedih kerana sesungguhnya kehidupan itu singkat dari apa yang anda bayangkan. Dan walaupun pada malam ini kita pergi kepada nasihat yang 101, banyak lagi yang di belakang-belakang tu. Bagaimanapun kita insya-Allah lah kita akan mundur balik ke belakang. Sebab tadi nak cepat photostat je 101 senang. Jadi tuan-tuan, pada malam ini kita membincangkan berkaitan dengan kehidupan kita ni, yang mana disebut di dalam nasihat yang ke-101 ini, jangan kamu bersedih kerana sesungguhnya kehidupan itu singkat daripada apa yang kamu bayangkan. Jadi tuan-tuan yang ada di hadapan saya pada malam ini, cuba kita fikir sejenak, adakah kita ni termasuk di antara orang-orang yang menganggap kehidupan ini ataupun apa yang kita lalui ini lama ataupun bersifat sementara? Jadi sekiranya kalau kita ni hamba-hamba Allah yang memang mengingati akan ataupun menyedari akan kehidupan ini, iaitu sesuatu yang bersifat sementara, InsyaAllah kita akan bersedia, kita akan lebih bersedia untuk menghadapinya. Kerana tuan-tuan, diriwayatkan para nabi dan rasul ni tuan-tuan, dia setiap hari dia mengingati akan kematian tidak kurang daripada 70 kali hingga ke 100 kali setiap hari. Jadi kita macam mana tuan-tuan? Hari ini yang ada di hadapan saya ni, berapa kalikah kita ingat akan kematian? Berapa kali kita berfikir bahawasanya kita ini insan ataupun hamba Allah yang termasuk, ataupun yang saya sebut sebelum ini, kita ni bakal mati, dan kehidupan itu ialah satu perjalanan menuju kematian. Betul ke tidak? Kehidupan itu merupakan suatu perjalanan menuju kematian. Cuma pada malam ini kita singgah sekejap di Masjid Al-Kausar, dan selepas salat Isya dan berdoa kita akan balik. Walaupun kita balik, mungkin kita singgah selalu tu, promosi
disinggah selalu. Kemana saja kita pergi, tetapi kita kena ingat kehidupan ialah perjalanan menuju pada kematian. Jadi kita tengok kepada apakah isi yang disebut di dalam kitab ini. Dale Carnegie menyebutkan sebuah kisah seseorang yang menderita luka bernanah di dalam ususnya. Keadaannya sangatlah parah sehingga para doktor mengatakan bahawa saat kematiannya telah pun hampir, dan menyarankan agar pesakit tersebut mempersiapkan kain kafan untuk dirinya. Maka Carnegie mengatakan, tiba-tiba Arheni, nama pesakit itu, mengambil satu keputusan yang sangat mengejutkan, di mana ia berfikir tentang dirinya. Ni tuan-tuan, ini non-muslim ni. Ini non-muslim, orang yang bukan beragama Islam. Jika hanya sedikit waktu yang tersisa bagiku, mengapa aku tidak menikmati sisa waktu yang ada dengan apa sahaja yang aku sukai? Jadi tuan-tuan, bila mungkin sebelum-sebelum ini kita pernah dengar cerita-cerita ataupun khabar daripada hospital, ada pesakit-pesakit yang mana doktor telah mengesahkan penyakit dia tu kronik, dan mengikut kajian doktor dia tidak akan mengambil masa yang lama untuk hidup, ataupun umur dia sudah pun singkat. Walaupun benda tu ajal maut di tangan Tuhan, tetapi doktor tuan-tuan dia akan ikut seperti mana ilmu yang dia belajar. Tetapi bukannya kita kena yakin 100% pada benda tu. Walau bagaimanapun, mengikut apa yang dia belajar, dia akan bagi statement, dia akan maklumkan bahawa kamu ini sekian-sekian. Apabila sampai, ataupun pernah tuan-tuan, kakak saya ni dia sakit pelik dalam perut dia tak boleh makan nasi 10 tahun yang lalu, dan doktor mengatakan bahawasanya tempoh untuk dia hidup 3 bulan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Jadi apa yang saya nak kaitkan ialah, sekiranya doktor memaklumkan, kita lah yang ada depan saya ataupun saya sendiri, sekiranya doktor mengatakan bahawasanya kita ni ada penyakit yang kronik, yang mana penyakit kita ni akan membawa kepada kematian, apakah yang kita akan buat tuan-tuan? Saya rasa tentu sekali kita akan pilih betul-betul, kita akan semak betul-betul bagi memastikan sisa-sisa kehidupan ataupun baki yang umur yang masih ada tu kita akan pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi kita orang muslim. Jadi bagi Arheni yang disebut di dalam buku ni, dia mengatakan, mengapakah aku tidak menikmati sisa waktu yang ada dengan apa sahaja yang aku sukai? Itu kerana dia tu non-muslim. Tentu sekali dia akan buat ya, kalau sebelum ni dia tak pernah ataupun dia mungkin tak berkesempatan untuk menunaikan keinginan-keinginan dia. Tetapi apabila dimaklumkan dia akan mati pada sekian-sekian, dia pun terus mempersiapkan diri untuk belayar, kerana dia telah berangan-angan untuk mengelilingi dunia. Telah lama aku memendam keinginan untuk bermusafir mengelilingi dunia sebelum kematian menjemputku. Maka sekaranglah waktu yang tepat bagiku untuk mewujudkan cita-citaku itu. Lalu dia pun membeli tiket perjalanan. Para doktor kebingungan seraya berkata kepadanya, kami memperingatkan kamu agar jangan meneruskan perjalanan. Jika kamu masih bersikap keras untuk meneruskannya, kamu pasti akan dikubur di dalam lautan. Lalu dia pun menjawab, tidak semuanya itu sudah tidak akan pasti berlaku. Ini adalah kerana aku telah berjanji kepada semua keluargaku bahawa jenazahku akan dikuburkan bersama di kuburan keluarga. Jadi tuan-tuan, walaupun ada di sini syair yang disebut di bawah tu ada sedikit masalah akidah, tak apa, ini kita bincang dari sudut dia ni sebagai non-muslim. Tapi walau bagaimanapun dia menyebut di sini
Dia menafikan, walaupun doktor cakap jangan pergi, sekiranya kamu pergi kemungkinan besar kamu akan mati dan kubur kamu di laut, tapi dia cakap tidak mungkin. Jadi apa yang saya nak sebut di sini tuan-tuan, ayat yang selalu saya baca, ainama takunu, di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, bila ditakdirkan, digerakkan ditakdirkan kamu akan mati, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu ini berada di dalam burujin, istana musyayyadah yang kukuh, yang tebal, tetapi kita tidak dapat lari daripada kematian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok kepada cerita yang disebutkan di dalam nasihat yang ke-1 ini, sekurang-kurangnya boleh memberi satu peringatan kepada kita. Kerana apa? Di dalam seharian yang kita lalui, adakah setiap hari yang kita lalui itu kita ingat kepada kematian? Kalau orang pilihan Allah, para nabi dan rasul, setiap hari dia ingat 70 hingga 100 kali kematian, kita cuba tanya kita, hari ni berapa kali kita ingat mati? Jadi saya rasa, saya tak tahulah depan saya ni, mungkin lebih daripada 100 kali, ataupun mungkin hari ni langsung tak ingat, sebab masih lagi berfikiran besok nak pergi mana, lusa nak pergi mana. Kita lebih banyak perancangan-perancangan yang kita nak buat, sehingga kita lupa untuk mengingati akan kematian. Dan disebut juga tuan-tuan, manusia ini dia terbahagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, lupa akan mati. Golongan yang kedua, takut mati. Golongan yang ketiga, ingat akan kematian. Kalau kita termasuk di dalam golongan yang ketiga, alhamdulillah, iaitu ingat akan kematian, lantas kita akan membuat persiapan yang rapi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya ingat semasa saya belajar di Al-Azhar di Mesir, saya tinggal di asrama Malaysia Kahirah Abbasiyah. Mungkin ada tuan-tuan yang belajar di Mesir juga sini. Seorang khatib asrama yang saya tinggal tu bersebelahan dengan Masjid Abbasiyah. Khatib yang selalu bertugas membacakan khutbah, tuan-tuan, dia membacakan di dalam keadaan yang biasalah, kan bahasa Arab, bahasa Quran ni bahasa dia, jadi dia faham. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Itu dia baca dalam dalam suara yang mendayu-dayu. Saya tak pandai lah, tapi boleh juga kalau nak cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Banyaklah dia baca ayat kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai manusia. Dan antara lain dia akan baca lagi ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Cuma apa yang saya nak sebut di sini iaitu ayat yang saya baca tadi. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya gegaran hari kiamat itu sesuatu yang amat mengerikan. Yauma tarawnaha, pada hari tersebut, tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at, para ibu yang sedang menyusukan anak, panggil apa ni? Kandung. Dia
dia akan lupa, dia akan campakkan anak yang dikandung. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan ibu yang hamil pun akan gugur janin dalam kandungannya. Wa taranna sukara, dan pada hari tersebut kamu nampak semua manusia macam berada dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, dan sebenarnya bukanlah mereka itu mabuk, walakin 'adzaballahi syadid, akan tetapi kerana mereka takut, mereka tengok suasana azab Allah itu sesuatu yang mengerikan. Jadi tuan-tuan, apabila dia baca begitu kan, semua yang orang Mesir ni bahasa dia biasalah, akan menangis macam-macam lah. Tapi kita ni relax je kan, kita tak faham. Jadi itulah nikmatnya apabila kita faham bahasa Arab. Sekurang-kurangnya walaupun kita tidak merujuk tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Syekh Qutb dan sebagainya, tetapi kita faham secara kasar, secara terus harfiah, itu pun sudah cukup untuk memberi satu kegerunan, memberi satu rasa apa? Yalah, kita akan lebih berhati-hati. Dan Nabi SAW juga menyebut, tuan-tuan, aksiru hazimul lazzat, aksiru hazimul lazzat, berbanyakkanlah kamu mengingati benda yang akan menghilangkan segala kelazatan yang kamu rasa sebelum ini, ataupun kelazatan yang kamu nikmati di dunia sekarang. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis ini? Aksiru hazimul lazzat, berbanyakkanlah ingat benda yang menghilangkan kelazatan. Apa dia? Al-maut, iaitu perbanyakkanlah kamu mengingati kematian. Bukan saya nak suruh bila semua ingat kematian semua berkampung di Masjid Al-Qausar, tak balik-balik. Bukan begitu tuan-tuan. Teruskan dengan kerja kita, tetapi kita jangan lupa, kita jangan alpa, supaya seimbang. Kita kejar dunia, tetapi kita kejar juga untuk akhirat. Jadi sebagaimana yang disebut di dalam nasihat yang 101 ini, orang kafir non-muslim pun apabila sampai masa, walaupun belum pasti adakah dia akan mati mengikut apa yang disebut oleh doktor tersebut, lalu dia mempersiapkan diri dia untuk mengelilingi dunia, maka Ar-Heli pun segera naik perahu sambil menyenandungkan syair yang diilhami oleh apa yang dikatakan oleh Umar Khayyam. Mari kita ikuti kisah seorang anak manusia, dan kita lupakan usia dengan keindahan bintang di malam hari. Tidur tak mampu memperpanjangkan usia manusia, berjaga malam juga tidak mengurangi umur manusia sedikit pun. Ini syair yang didendangkan sewaktu dia berada di perahu. Demikianlah bait-bait syair yang diucapkan oleh seorang non-muslim. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW sebut di dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap di antara umat aku ini akan masuk ke dalam syurga. Dia guna fi'il mudhari'. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia ada asal daripada yadkhulu, ni asal daripada perkataan dakhala. Dakhala yadkhulu udkhul. Dakhala fi'il madhi, telah masuk. Yadkhulu akan masuk. Udkhul, masuklah. Jadi hadis ini dia menggunakan fi'il mudhari', kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap daripada umatku akan masuk ke syurga. Tetapi jangan baca sepotong itu saja, ada sambungannya. Bahaya tuan-tuan kalau baca, kita baca situ kan, kita rasa, wih, kalau Nabi cakap gitu, aku tak datang masjid pun masuk syurga juga. Dia ada lagi sambungannya pada hadis yang dibaca itu, illa man aba, kecuali mereka yang enggan ataupun mereka yang tak mau masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah, barang siapa taat kepada aku, dia akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang ingkar, barang siapa yang
asad, maksudnya ingkar ataupun tidak ambil peduli, faqad aba, dia termasuk di kalangan orang yang enggan ataupun tak mahu kepada syurga. Jadi tuan-tuan, pengajaran daripada apa yang saya sebut tadi, satu, kalau kita nak baca, kita kena baca kasih habis. Sama juga di dalam surah Al-Ma'un, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka nerakalah bagi orang-orang yang melakukan salat. Jadi kalau kita berhenti setakat tu, kita cakap, wih, solat pun masuk neraka juga. Ada sambungannya tuan-tuan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang lalai di dalam salat mereka. Alladzina hum yuraun, dan juga mereka itu kalau salat yuraun, nak menunjuk-nunjuk, nak suruh orang tengok dia tu bagus, dia tu tergolong di kalangan orang yang melaksanakan salat. Alladzina hum yuraun wa yamna'un al-ma'un, dan apa yang dia itu satu benda yang ditegah. Jadi seterusnya disebut lagi di sini, maka mulailah dia menempuh sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan sukaria dan gembira. Suatu hari dia telah mengirimkan sepucuk surat kepada isterinya yang berbunyi, aku makan dan minum dengan begitu nikmatnya di atas kapal ini. Aku nyanyikan senandung indah, dan aku makan kesemua makanan sehingga makanan berlemak ataupun makanan yang dilarang sebelum daripada itu. Jadi tuan-tuan, ringkas cerita, si non-muslim ini walaupun makanan-makanan yang sebelum ni dia perlu berpantang, dia tak pantang sebab dikira dah ajal dia sudah pun dekat. Dan dia mengirimkan surat kepada isteri dia, dia menceritakan tentang keadaan dia yang mana berada di dalam perahu, sedang di dalam pelayaran. Aku menikmati saat yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya selama hidupku. Lalu apa lagi yang aku perlukan? Carnegie menyatakan bahawa pemuda tersebut telah pun sembuh daripada sakitnya kerana dia telah menempuh cara yang efektif di dalam melawan dan mengalahkan penyakit yang dideritainya. Ini satu perkembangan baiklah, dan mudah-mudahan dia ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita baca sejarah Napoleon Bonaparte, yang saya ingat saya sewaktu khutbah pada 2 minggu lepas, Napoleon Bonaparte ni tuan-tuan asalnya non-muslim, tetapi dia telah mengkaji, dia telah membuat penyelidikan, dan alhamdulillah dia telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima Islam. Pada peringkat awal, benda yang menyebabkan dia tertarik kepada Islam ialah dia tengok kepada kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menyatakan, aku terlalu kagum dengan manusia yang bernama Muhammad. Jadi pendek cerita tuan-tuan, alhamdulillah dia telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mati di dalam agama Islam. Walaupun dia dikebumikan di kubur Kristian kerana faktor-faktor keselamatan ahli keluarganya dan sebagainya. Cuma apa yang kita harapkan daripada nasihat ini, mudah-mudahan dia ini mati di dalam agama Islam. Namun secara pribadinya aku sama sekali tidak bersetuju dengan bait-bait syair yang didendangkan, kerana di dalamnya terdapat beberapa perkara yang menyimpang daripada ajaran tauhid. Kan tuan tengok tulisan atas yang sengit tu kan, dia cakap tidur tidak mampu memperpanjangkan usia manusia, berjaga malam tidak akan mengurangi umur manusia sedikit pun. Macam dia telah reda, tetapi yang di atas tu mungkinlah ada yang menyimpang daripada ajaran tauhid. Namun maksud dari kisah ini adalah sekadar untuk menunjukkan bahawa kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan lebih mujarab dibandingkan dengan pengubatan doktor. Jadi ringkasan daripada nasihat ini tuan-tuan, kalau kita tengok Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia telah
Mau panggil apa? Mengingati kematian, tuan-tuan. Apabila ditanya kepada Sufyan As-Tsauri tentang dunia, tentang apa-apa berkaitan dengan dunia, maka dia lantas menjawab, aku tidak tahu. Langsung dia tidak bagi respon, kerana dia telah fokuskan akan kehidupan selepas mati, ataupun dia fokuskan kepada kematian yang bakal menjemput. Sehingga akan diceritakan di dalam satu riwayat, Sufyan Ats-Tsauri ini di rumah dia, tuan-tuan, dia sediakan satu ruang untuk kuburan dan disiapkan dengan liang lahat. Kadang-kadang pada hari-hari tertentu dia akan masuk ke dalam lahat tersebut untuk merasakan kematian. Adakah di antara kita ni, di rumah kita yang besar, mungkin tuan-tuan di hadapan saya ni ada banglo-banglo besar, kita sediakan ruang untuk satu bilik khas. Ada saya jumpa rumah ustaz saya di Kelantan sana, bukan dia buat kuburan, tetapi dia buat tempat khas untuk memandikan mayat dia sekiranya berlaku kematian. Itu saya rasa banyak kita pun buatkan supaya senang untuk saliran air dan sebagainya. Tetapi kalau yang buat siap dengan kuburan ni, saya rasa jaranglah. Tapi terpulanglah pada kita, apa yang penting, akthiru hazimul lazzat, perbanyakkanlah kerja-kerja yang boleh menghilangkan, yang mana boleh menghilangkan kelazatan. Maksudnya kita cuba awal-awal lagi kita pernah, tuan-tuan, saya buat kursus pengurusan jenazah di Taman Tawau. Kita gali kuburan, memang ikut saiz yang itulah, 6 kaki ke kubur, 6 kaki dalam, 3 kaki lebar, siap dengan liang lahat. Kawan-kawan ni masuklah dalam liang lahat tu untuk, tapi itu lebih pada kursus supaya kita pandai cara menguruskan jenazah. Jadi bergantung kepada kita lah macam mana untuk kita merasakan aksiru hadimul lazat sebagaimana yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut di sini juga Syekh Al-Wahhab Sya'rani disebut di dalam kitab Tanbihul Muhtarim, mengingati akan kematian ini ialah satu sifat orang yang cerdas, orang yang pintar. Karakter salafus salih merupakan ikutan ataupun menjadi satu amalan para salafus salih mengingati akan kematian. Dan disebut di sini juga Al-Qurtubi, dia telah membuat pengukuran kecerdasan seseorang itu diukur melalui berapa banyakkah dia mengingat akan kematian setiap hari. Jadi tuan-tuan, ini dia pendek je ni. Cuma pengajaran di sini ialah, kalau kita tengok di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agak terkenal juga, yatbi'ul mayyit, yang akan mengikut mayat ke kuburan, salasa, 3 perkara: keluarga, harta, dan amal dia. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahid, akan kembali 2 daripada 3 tadi dan akan tinggal 1 saja bersama si mati, iaitu yang kembalinya ialah keluarga, semua isteri, anak, mertua, semua akan balik, dia tak akan tunggu di kuburan, tuan-tuan. Wa yabqa wahid, dan yang akan kekal bersama si mati ialah wahid, iaitu amal dia. Sekiranya banyak amal kebaikan, insya-Allah dia akan beroleh kebahagiaan. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, apabila matinya seorang anak Adam, iza mata banu Adam, apabila matinya seorang anak Adam, inqata'a amalu, akan terputuslah segala amalannya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, waladun salihun yad'uhu, anak-anak yang saleh, yang baik, mendoakan kepada ayah ataupun mama. Jadi persoalan sekarang, tuan-tuan, adakah kita mempersiapkan anak-anak kita untuk kesenangan kita apabila kita menghadapi kematian?
Adakah dengan cara membelikan segala keinginan apa yang anak kita mau? Dia nak apa? iPad, beli iPad. Dia nak motor, kita beli motor. Dia nak apa lagi? Nak isteri, bagi juga. Biasalah kan. Kalau kami di Semenanjung tu, saya rasa benda ni samalah di Sabah pun. Kadang-kadang dia, kalau keluarga-keluarga yang berada ni, dia akan bagi segala kemewahan kepada anak-anak. Tapi kalaulah dia tu pandai, tak ada masalah. Nak bagi kemewahan kepada anak boleh, tetapi pastikan ilmu yang dipentingkan, yang diutamakan, supaya untuk mempersiapkan apabila kita mati nanti tuan-tuan, kita sudah ada waladun salihun yad'ulah, anak-anak yang saleh yang mendoakan kepada kita di kuburan. Dan yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu-ilmu yang kita semasa kita hidup di dunia kita mengajar kepada orang ramai, yang mana orang itu boleh berubah ataupun orang itu menjadi baik, orang itu menjadi ialah mukmin ataupun macam-macam lah, menjadi baik hasil daripada ajaran kita. InsyaAllah saham ataupun ganjaran kita akan dapat berterusan walaupun kita sudah mati. Dan yang ketiga ialah sadaqatun jariyah. Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Jara ni sedekah yang contoh kita bagi kepada masjid-masjid, kita bagi kepada nak buat apa, sekolah dan sebagainya. Jariah yang mana kita akan dapat berterusan pahala walaupun kita mati. Dan insya-Allah saya kira di hadapan saya ni semua kita mempersiapkan akan apa yang disebut oleh hadis Nabi yang saya baca sebentar tadi. Kan kalau kita tengok lagu lah, ada saya download tuan-tuan, lagu Elicat kan dia sebut apa ya? Andainya aku pergi dulu. Siapa pandai? Ada sini kalau tuan-tuan nak dengar. Ini sebagai selingan ya. Andainya aku pergi dulu darimu, apa dia cakap? Akan kutunggumu di pintu syurga. Boleh kita dengar sama-sama. Saya nak sebut di sini, dalam lagu dia, andainya aku pergi dulu darimu, akan kutunggumu di pintu syurga. Jadi semua tuan-tuan, lagu-lagu ni saya ingat macam lagu Baliben tu, ingat mati tu, walaupun benda tu satu hiburan, tetapi pengajaran di sebalik lagu yang disampaikan itu saya ingat boleh memberi terkesan untuk jiwa-jiwa anak-anak muda kita sekarang. Bukan sekadar kita berhibur tanpa batas sempadan dengan cara hiburan yang melawakkan, melalaikan, tetapi lagu-lagu yang disampaikan itu ada mesejnya yang tersendiri. Sebab kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 11 tuan-tuan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, jangan kamu membuat kerosakan di atas muka bumi ini, qalu innama nahnu muslihun, tapi mereka menjawab innama nahnu muslihun, kami tak buat kerosakan apa-apa, tapi kami buat muslihun, kebaikan. Ni panjanglah tafsirnya tuan-tuan, bahasa mudah yang senang untuk tuan-tuan faham. Ada sesetengah golongan apabila diberi nasihat, mereka mendakwa apa yang mereka buat itu muslihun, benda yang baik untuk membantu seseorang, membantu persatuan dan sebagainya. Ataupun kalau kita tengok dipanggil contohnya loteri yang kita jelas benda ni haram tuan-tuan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, sesungguhnya arak, judi, bertenung nasib, semuanya ini rijsun min amali syaitan, merupakan najis dan daripada kerja-kerja syaitan. Fajtanibu, dia minta kita hindar daripada perkara-perkara tersebut.
tetapi apa yang kita bimbang, ada pihak-pihak yang mungkin kepahaman Islam kurang dan sebagainya. Misal kata loteri, tahu loteri ya? Dia sebut loteri kebajikan. Loteri kebajikan. Sebenarnya tuan-tuan, matlamat tidak menghalalkan cara, walaupun disebut kebajikan di akhir. Asal nama benda memang sudah disebut haram secara jelas di dalam Al-Quran, walaupun kita letak kebajikan sekalipun, dia tidak akan jadi halal. Matlamat tidak menghalalkan cara. Innama nahnu muslimun. Mereka mendakwa, kami buat ni semata-mata bila dapat kami akan bantu, kami akan membantu. Ala innahum humul mufsidun. Bahkan mereka inilah orang-orang yang melakukan kerosakan, walakin la yashurun. Akan tetapi mereka tidak sedar apa yang mereka buat itu satu kesilapan. Jadi tuan-tuan, bersempena pada malam ini kita bincang satu tajuk, jangan bersedih kerana sesungguhnya kehidupan itu singkat dari apa yang anda bayangkan. Cubalah kita persiapkan diri kita masing-masing, dan dalam masa yang sama sedikit sebanyak apa manfaat yang Tuhan dapat catat pada malam ini dapat kita sama-sama amalkan dan juga kita sebarkan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak nasihat yang disebut di dalam kitab ini boleh memberi satu ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita amalkan di dalam kehidupan ini. Dan untuk akhirnya disebut juga ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini diibaratkan sebagai penjara kepada orang mukmin. Mungkinlah kalau kita orang yang berada, kita tak rasa benda tu. Tambah lagi kalau kita ni orang yang diberi kemewahan, tetapi dalam masa yang sama kita tidak lupa akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Maksudnya settle dari sudut zakat semua kita bayar, dari sudut tolong semua kita buatlah. Jadi kalau orang yang macam ni, alhamdulillah. Tetapi apa yang kita bimbang ialah mereka-mereka yang apabila diberi, diuji dengan oleh Allah Ta'ala dengan kekayaan, lantas mereka lupa. Jadi disebut ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, dan manusia merupakan pesalah-pesalah yang menunggu untuk dihukum, yang menunggu hukuman gantung. Jadi kalau kita semua ni boleh beranggapan begitu, okeylah. Sekiranya mereka-mereka yang dijatuhkan hukuman oleh di dunia, contohnya kepada penagih dada, pengedar dadah dan sebagainya kan, dia telah dihukum gantung total. Apa panggil apa? Mandatori kan? Okey, itu terus dunia. Maksudnya dia dah rasa. Jadi akhirat belum tu lagi. Belum settle lagi. Jadi apa yang kalau kita boleh anggap dunia yang kita lalui seharian ini sebagai penjara bagi kita, insya-Allah saya rasa setiap hari, setiap minit, setiap saat kita berada di dalam, sentiasa berhati-hati, sentiasa beringat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekalan untuk kamu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam takwa itulah termasuk semua sekali lah tuan-tuan apa yang perlu kita buat. Kerana ada lagi satu hadis Nabi menyebut, kullukum min Adam, kamu semua ini berketurunan ataupun satu berasal daripada bapa yang satu, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa Adamu min turab, dan Nabi Adam itu berasal daripada tanah. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin, tiada beza, tiada kelebihan sedikit pun bangsa Arab dan juga bangsa asing a'jam illa bittaqwa, melainkan menjadi ukuran di sisi Allah Ta'ala ialah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai tuan-tuan bangsa Arab yang kufur dengan nikmat Allah, walaupun Quran itu dalam bahasa mereka, bahasa Arab mereka faham, tetapi mereka hanya faham tapi tidak mengamalkan ajaran Quran yang sebetulnya. Jadi ayat Al-Baqarah di dalam surah Al-Baqarah ini
wa tazawwadu, berbekallah kamu. Jadi saya menyeru kepada diri saya dan juga tuan-tuan sekalian untuk kita carilah bekalan sebanyak mungkin. Bekalan untuk hidup di dunia ini kita cari, dan kita jangan lupa bekalan sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah yang saya baca tadi. Dan yang terakhirnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Munafiqun ayat yang ke-11, "Walan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Dan Allah taala tidak akan melewatkan seminit pun idza jaa ajaluha, nyawa kita apabila sampai masanya, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah taala Maha mengetahui dan Maha khabirun bima ta'malun, Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang lemah, apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini boleh menjadi satu peringatan kepada kita semua. Jadi ini bagian nasihat dia harus semua hadis Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan kita sudah menjadi orang yang bersiap ataupun bersedia, kata lain menjadi orang yang menyambut tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kamu orang yang mengajar, belajar, mendengar, suka kepada majlis-majlis ini. Insyaallah tuan-tuan pilih, tuan-tuan berada dengan kategori yang mana. Apa yang penting saat kehidupan kita ini kita guna sebetulnya kita manfaatkan. Mudah-mudahan yang bermanfaat kita semua. Dan untuk akhirnya InsyaAllah tuan-tuan pada minggu depan saya akan sediakan paparan